Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan sebuah ulasan artikel yang bertajuk The Acquisition of English Grammar Among Malay English Bilingual Primary School Children dan ditulis oleh Rabiah Tun Adawiyah Muhammad Saleh, Bruno DBS dan juga Wan Nur Madiha Ramlan. Baiklah, pertama sekali saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu pertama Muhammad Alif Ashraf bin Muhammad Sabri, Muhammad Nazir bin Muhammad Nur, Muhammad Amin Zikri bin Zawai, Muhammad Akram Atif bin Ma'anwar dan terakhir sekali Muhammad Khairul Izzuddin bin Suhaimi. Baiklah, kita pergi ke bahagian seterusnya iaitu bahagian pertama, iaitu bahagian pengenalan. Baiklah, tajuk artikel dalam bahasa Melayu ialah pemerolehan tata bahasa Inggeris di kalangan bahasa Melayu kanak-kanak sekolah rendah di bahasa Inggeris. Subjek bagi kajian ini ialah 7 kanak-kanak berumur 9 tahun yang telah bersekolah di sekolah rendah yang sama sejak mereka umur 7 tahun yang menggunakan sukatan pelajaran kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR selama 2 tahun. Baiklah, penguasaan bahasa dan kemahiran berkomunikasi bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar Malaysia dilakukan secara amnya di bawah jangkaan memandangkan mereka telah mempelajari bahasa Inggeris sejak dari tadika hingga ke peringkat pengajian tinggi. Baiklah, tambah lagi, sebahagian besar penyelidikan juga hanya menumpukan pada kajian kecekapan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dan graduan berpengajian tinggi di Malaysia saja. Oleh itu, penulis menjangkakan bahawa skop penyelidikan perlu diperluaskan jika kita ingin memahami punca prestasi rendah pelajar Malaysia dalam bahasa Inggeris. Pada seterusnya, artikel ini terbagi kepada 5 bahagian utama, iaitu pertama sekali bahagian pengenalan, bahagian kedua mengkaji pelbagai kajian berkaitan dalam konteks pendidikan Malaysia dan membentangkan secara ringkas rangka kerja teori yang digunakan pakai untuk penyelidikan. Yang ketiga, metodologi kajian termasuk penerangan tentang peserta, tugas dan prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data dan prosedur analisis. Yang keempat, dapatan dan perbincangan kajian yang membentangkan hasil empirikal dan perbincangan berdasarkan kerangka teori yang digunakan untuk mentafsirkan perkembangan kanak-kanak dalam bahasa Inggeris. Dan yang terakhir sekali, bahagian kesimpulan serta batasan kajian dan juga cadangan untuk penyelidikan masa akan datang. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan menjelaskan alasan atau sebab mengapa penyelidik melakukan kajian ini dan juga persoalan yang terdapat dalam kajian ini. Terdapat 2 alasan yang mempengaruhi penyelidik melakukan kajian ini, iaitu alasan yang pertama ialah untuk mengetahui mengapa penguasaan bahasa Inggeris dan kemahiran berkomunikasi pelajar Malaysia dilaporkan secara amnya di bawah jangkaan memandangkan mereka telah mempelajari bahasa Inggeris dari tadika hingga peringkat pengajian tinggi. Alasan yang kedua pula ialah banyak kajian yang menganalisis pembenaran kata yang dikongsi oleh pelajar sekolah untuk melihat kecekapan bahasa Inggeris mereka. Namun begitu, penyelidik mendapati bahawa menganalisis pembenaran kata semata-mata mungkin tidak mencukupi untuk menggambarkan perkembangan bahasa keseluruhan pelajar secara tepat. Oleh itu, perkembangan tata bahasa mereka juga perlu diambil kira. Maka dengan kekurangan kajian yang melibatkan perkembangan tata bahasa pelajar sekolah di Malaysia menjadi salah satu sebab mengapa penyelidik melakukan kajian ini. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menyiasat perolehan tata bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar sekolah rendah Malaysia berpandukan persoalan kajian berikut. Apakah bentuk tata bahasa Inggeris yang diperolehi oleh kanak-kanak Malaysia di awal sekolah rendah? Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada pendekatan atau teori yang digunakan dalam kajian ini, iaitu menggunakan processability theory, iaitu rangka kerja teori yang direka untuk perolehan bahasa kedua. Dalam teori ini terdapat beberapa peringkat yang ditetapkan dan setiap peringkat dicirikan oleh prosedur pemprosesan pertuturannya sendiri yang mempunyai potensi untuk mengambil kira perkembangan morfologi dan sintaksis mana-mana bahasa. Dalam jadual dipaparkan ini menunjukkan peringkat yang terdapat dalam processability theory, iaitu terdiri daripada peringkat akses lemma, prosedur kategori, prosedur frasa dan prosedur ayat atau tata cara ayat. Selain itu, penyelidik telah memilih 7 kanak-kanak sekolah rendah Malaysia yang berumur 9 tahun, iaitu yang terdiri daripada 2 lelaki dan 5 perempuan, untuk menyiasat perolehan tata bahasa Inggeris mereka.
Kanak-kanak tersebut berada di tahun 3 dan mereka telah bersekolah di sekolah yang sama selama 2 tahun, iaitu sejak mereka berumur 7 tahun. Setelah kanak-kanak ini dipilih, mereka dirakam audio dan video di rumah masing-masing secara individu dalam satu sesi elisitasi oleh penyelidik. Kanak-kanak tersebut dimaklumkan bahawa sesi tersebut adalah sesi bahasa Inggeris. Jadi penyelidik dan kanak-kanak dikehendaki berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dalam sesi itu, setiap kanak-kanak diberi 2 tugas komunikatif, iaitu yang pertama, mengesan perbezaan tugas antara 2 gambar, dan yang kedua, menceritakan buku cerita tanpa perkataan. Setelah rakaman audio dan video dihasilkan, penyelidik akan menganalisisnya untuk melihat bentuk tata bahasa Inggeris yang diperolehi oleh kanak-kanak tersebut. Dan kemudian bentuk data bahasa Inggeris itu akan dianalisis dan disusun berdasarkan plausibility theory. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya akan meneruskan lagi pembentangan kepada kami kepada dapatan dan perbincangan daripada kajian tersebut. Berdasarkan kepada dapatan, didapati bahawa kanak-kanak tersebut telah menghasilkan sekitar 90 sehingga 154 jenis leksikal. Kata nama merupakan leksikal yang tertinggi dan diikuti oleh kata kerja. Menurut Gender dan Boroditsky 2001 mengatakan bahawa bahasa Inggeris ini dianggap sebagai bahasa non-dominant. Manakala menurut Benson et al. 1994 mengatakan bahawa kata nama adalah yang paling awal dan item leksikal utama yang diperoleh oleh kanak-kanak. Justru itu, apabila bercakap dengan menggunakan bahasa Inggeris, kanak-kanak penutur bilingual ini cenderung untuk mempamerkan penggunaan kata nama yang lebih tinggi. Berdasarkan kepada dapatan kajian yang sebelum tadi, telah menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut telah melepasi peringkat 1 Access Grammar berkenaan dengan kata tunggal dan rumus. Manakala pada peringkat yang seterusnya, iaitu kategori Procedure, iaitu peringkat yang paling sesak untuk bahasa Inggeris kerana terdapat 4 struktur morfologi diramalkan akan muncul menurut Pierce et al. 2015. Setiap struktur ini tidak perlu hadir serentak untuk menunjukkan bahawa murid tersebut telah melepasi tahap ini. Struktur yang pertama iaitu verb plus ing. Kajian lepas menunjukkan bahawa struktur ini adalah yang paling awal muncul dalam kalangan kanak-kanak. Namun ianya bertentangan dalam kajian ini kerana hanya terdapat beberapa orang murid sahaja yang menggunakan struktur ini seperti Rina, Fifi dan Nana. Manakala penggunaan possessive S menunjukkan penggunaan yang terhad dalam kajian ini. Kerana hanya Fifi, Lily dan Nana sahaja yang menggunakannya. Manakala penggunaan plural with suffix S menunjukkan penggunaan yang banyak apabila kanak-kanak memajmukkan perkataan seperti birds, ducks and muffins. Seterusnya adalah struktur past dan juga ed juga menunjukkan penghasilan yang rendah dalam kalangan murid-murid yang dikaji. Baiklah, berdasarkan kepada analisis yang seterusnya menunjukkan bahawa penghasilan kata kerja tak tetap iaitu irregular verbs yang banyak berbanding regular verbs yang bertanda suffix ed. Regular verbs yang banyak digunakan adalah seperti saw, got and came. Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas telah menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak mempelajari kata kerja yang baharu, mereka kerap menggunakan bentuk kata kerja dalam bentuk yang dasar dan tidak teratur. Apabila suffix ed mula muncul dalam pemikiran dan minda mereka, mereka akan lebih cenderung untuk menggunakannya atau mengeneralisasikan akhiran tersebut. Walau bagaimanapun, dalam kajian ini menunjukkan bahawa kanak-kanak masih lagi belum mempraktikkan penggunaan suffix ed dalam perbualan ataupun ucapan seharian mereka. Baiklah, tahap seterusnya dalam teori processability adalah phrasal procedure. Phrasal procedure ini adalah tahap tertinggi yang seterusnya kerana ianya adalah lebih kompleks kerana murid perlu untuk menggabungkan beberapa komponen leksikal frasa seperti kata nama dan kata bilangan untuk membentuk frasa nama, manakala kata bantu dengan kata kerja leksikal untuk membentuk frasa kerja. Baiklah, berdasarkan kepada kajian, frasa kerja hanya seorang murid sahaja yang telah berjaya menggunakan struktur tersebut, tetapi murid tersebut menggunakan struktur model auxiliary plus verbs. Namun murid tersebut tidak menggunakan konteks yang dikaji apabila ia menyatakan I can make my own names, right? Yang tidak menggunakan konteks yang pengkaji mahukan.
Seterusnya adalah frasa nama. Frasa nama di sini pengkaji menyatakan bahawa quantifier plus noun plus suffix s. Sebagai contoh, many ducks, 5 chicks. Berdasarkan rakaman yang telah dijalankan, telah menunjukkan bahawa penggunaan yang banyak dalam kalangan murid yang dikaji. Seterusnya adalah tahap paling tinggi iaitu S procedure, iaitu penggabungan beberapa ciri dalam peringkat ayat, iaitu person ataupun quantifier sebagai subjek yang digabungkan dengan bentuk kata kerja untuk membentuk satu struktur ayat. Perbincangan menunjukkan bahawa hanya Mimi sahaja yang berada pada tahap tertinggi iaitu S procedure. Kita berkemungkinan menganggap bahawa Mimi menggunakan bahasa Inggeris di rumah bersama ahli keluarga. Namun ibu bapa Mimi melaporkan bahawa Mimi memiliki kelebihan dalam mata pelajaran berkaitan bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris maupun bahasa Arab. Oleh itu, kebolehan bahasa dan ciri kepribadian berkemungkinan telah mendorong kepada hasil kajian ini yang menunjukkan Mimi berjaya untuk berada pada tahap S procedure. Seterusnya kita beralih kepada perkara yang dipelajari daripada artikel. Pertamanya, perolehan tata bahasa Inggeris murid dianalisis menggunakan kerangka teori kebolehprosesan. Keduanya, faktor pemerolehan tata bahasa Inggeris bukan sahaja berdasarkan persekitaran sekolah, malah faktor lain seperti penggunaan bahasa di rumah dan kebolehan berbahasa kanak-kanak tersebut turut menyumbang kepada pemerolehan tata bahasa Inggeris. Misalnya, bahasa Inggeris di Malaysia diperoleh melalui pengajaran formal iaitu pengalaman sekolah. Dan yang ketiganya, perkembangan bahasa pada peringkat umur tertentu membantu dalam pemerolehan bahasa. Misalnya di peringkat sekolah rendah, murid telah diajar berkenaan leksikal dan pembendaharaan bahasa Inggeris. Hal ini demikian kerana leksikon yang sedia ada oleh mereka akan membantu dalam pembinaan tata bahasa. Seterusnya, faktor dalam pemerolehan bahasa. Di sini terdapat 4 faktor yang tersenarai. Yang pertamanya, amalan bahasa rumah iaitu pengaruh bahasa ibu bapa terhadap anak-anak dalam keluarga memainkan peranan besar terhadap pemerolehan bahasa. Ia amat membantu perkembangan dewasa anak-anak dengan persekitaran penggunaan bahasa yang baik oleh ibu bapa. Dan faktor yang kedua ialah pendidikan dan penyelidikan bahasa Inggeris di sekolah rendah Malaysia. Menyentuh berkenaan sistem pendidikan di Malaysia yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Hal ini demikian kerana bahasa Inggeris merupakan mata pelajaran wajib di setiap sekolah di Malaysia. Ini ternyata dalam Pelan Hala 7 2015 hingga 2025 sebagai salah satu dasar memperbaharui pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah. Faktor yang ketiga ialah aptitude bahasa. Kebolehan berbahasa menjadi faktor penentu yang membezakan seseorang dalam pemerolehan bahasa, terutamanya pemerolehan bahasa kedua bagi kanak-kanak. Dan akhir sekali, rangka kerja pembangunan untuk pemerolehan bahasa iaitu teori kebolehprosesan PT digunakan untuk menganalisis perkembangan tata bahasa kanak-kanak dalam kajian ini. Teori ini sememangnya digunakan untuk pemerolehan bahasa kedua. Oleh itu, penulis menganggap bahawa perbezaan individu antara kanak-kanak dalam pemerolehan tata bahasa Inggeris bukan sahaja berpunca daripada faktor rumah, tetapi juga disebabkan oleh kebolehan bahasa dan ciri peribadi individu tersebut. Oleh itu, pemerolehan bahasa, terutamanya tata bahasa Inggeris, yang menjadi fokus kajian bergantung kepada penerimaan seorang kanak-kanak tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan penilaian kumpulan secara keseluruhannya, dan penilaian kumpulan secara keseluruhan ini akan memfokuskan ketiga aspek, iaitu ketertarikan terhadap matematik kajian, kesesuaian metodologi ataupun kaedah kajian, dan juga penghuraian dan pemaparan dapatan kajian oleh pengkaji. Baik. Yang pertama adalah motivasi kajian. Motivasi kajian yang wujud bagi kajian ini dilihat amat menarik dan memberangsangkan kerana kajian ini dijalankan setelah pengkaji mendapati kurangnya trajektori berkaitan pemerolehan bahasa Inggeris dalam kalangan murid di Malaysia. Dan pengkaji sedar bahawa data kajian ini penting untuk mereka sukatan pelajaran, penggubal dasar, guru serta ahli linguistik untuk memahami punca penguasaan yang rendah dalam bahasa Inggeris. Dan motivasi kajian yang dapat dilihat secara umum ialah keinginan oleh pengkaji
untuk mengkaji penguasaan yang rendah dalam penggunaan bahasa kedua dalam kalangan murid sekolah. Oleh itu, dan saya berpendapat, kemudian kami berpendapat bahawa motivasi kajian yang wujud dalam kajian ini adalah sangat menarik. Seterusnya adalah metodologi ataupun kaedah kajian, dan kaedah atau metodologi kajian yang digunakan dilihat pandangan kami amat bersesuaian kerana pengkaji mendapatkan data dan maklumat daripada golongan sasaran atau kanak-kanak itu sendiri yang dapat menjamin ketepatan kajian dan juga pengumpulan data. Walau bagaimanapun, bilangan responden yang digunakan dalam kajian ini dilihat agak sedikit apabila hanya 9 orang kanak-kanak berumur 9 tahun digunakan sebagai responden kajian ini, yang terdiri daripada 2 orang kanak-kanak lelaki dan juga 7 orang kanak-kanak perempuan. Kekurangan ini dilihat mungkin akan menimbulkan isu keabsahan dan impak kajian kerana skop kajian yang agak kecil dari segi golongan sasaran. Selain itu, kaedah pengumpulan data melalui rekaman video dan audio dilihat amat bersesuaian bagi memantau dan mengkaji penguasaan bahasa kedua mereka tanpa gangguan luar semasa data itu direkod. Baik. Aspek yang terakhir adalah huraian dan paparan dapatan kajian oleh pengkaji. Kumpulan kami berpendapat pengkaji telah menghuraikan dan memaparkan dapatan kajian dengan baik apabila memasukkan rajah-rajah, data, huraian, contoh huraian dan sebagainya. Dan pengkaji juga berjaya menyentuh dan menghuraikan beberapa aspek penting dalam penguasaan bahasa seperti unsur leksikal, perkembangan morfologi, bentuk kata, frasa dan sebagainya. Oleh itu dapat dilihat bahawa pengkaji cuba dengan sebaik mungkin untuk memaparkan dan menghuraikan aspek-aspek penting dalam penguasaan dan pemulihan bahasa kanak-kanak ini. Dan saya kira itu sahaja. Secara keseluruhannya kami berpendapat bahawa kajian ini merupakan sebuah kajian yang cukup baik, namun masih terdapat sedikit kelompongan yang perlu diperbaiki pada masa hadapan. Oleh itu, sekian sahaja perkongsian kami. Terima kasih.